Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berkat ini kita dapat bersama sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita, yang mana kalau diikut kepada jadual asal, kuliah saya adalah pada keesokan hari, iaitu pada hari Khamis minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga. Cuma oleh kerana esok hari saya ada urusan lain yang saya tidak dapat elakkan, jadi saya minta untuk saya tukar dengan jadual sahibul fadilah Ustaz Adli Saad, dan Alhamdulillah Ustaz Adli Saad berkelapangan dan jazahullahu khairan kerana berikan peluang kepada saya untuk menggantikan ataupun mengisi atau menukarkan jadual saya dengan jadual beliau, hafizahullahu ta'ala. Dan juga pada malam ni saya ambil kesempatan untuk saya pakai baju yang saya diberikan oleh sahabat kita semua, saudara Abu Talha, dan saya dapat baju ni Alhamdulillah. Jadi saya ambil peluang pada malam ni untuk saya pakai baju yang ada tulisan jom ngaji dalam bahasa atau tulisan Jawi. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada ingin mendapatkan baju dengan bentuk yang sama boleh hubungi kepada saudara Abu Talha kita. Jadi saya ambil peluang untuk memakai dan saya berhajat supaya tidak ada masalah dengan pemakaian saya sebegini. Baik. Jadi Alhamdulillah saya tidak mendapati ada yang kata suara kurang jelas ataupun gambar tak clear, tetapi itu menandakan, zahir halnya menandakan gambar saya jelas dan juga suara saya clear lah, insya-Allah. Baik. Jadi hadirin dan hadirat, kita pergi kepada topik perbahasan kita pada malam ini, iaitu kita nak bercerita berkenaan dengan dosa-dosa yang tidak diampunkan. Dosa-dosa yang tidak diampunkan. Kita tahu bahawasanya hidup kita sebagai seorang Muslim, pastilah kita ini benar-benar menginginkan dosa kita yang kita lakukan itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita jangan lupa ataupun kita jangan terlepas pandang bahawasanya ada sebenarnya beberapa jenis dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan samalah pada malam ini kita menyebut bahawasanya kita apabila kita ingin mempelajari berkenaan dengan dosa-dosa yang tidak diampunkan ini, ia tidak sama sekali bermakna kita ingin membuat dan melakukan dosa tersebut. Tetapi kita mempelajari dosa-dosa yang tidak diampunkan ini, tujuannya tak lain tak bukan supaya kita dapat mengelakkan dosa-dosa tersebut. Inilah teras asas mengapa tajuk-tajuk sebegini dibahaskan. Sebab itu kata penyair, araftu syarra la lisyarri. Aku ni mempelajari, mengetahui keburukan bukan dengan tujuan untuk aku buat benda yang tak baik itu, walakin litawaqih, akan tetapi supaya apabila kita tahu benda ni tak elok, kita dapat menghalang diri kita ini, membentengkan diri kita ini daripada melakukan keburukan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fih. Sesiapa yang tak dapat bezakan antara yang baik dan juga yang buruk, nescaya dia boleh jadi terjatuh ke dalam melakukan perkara yang tidak baik tersebut. Jadi oleh kerana itu, hadirin dan hadirat, apabila kita mempelajari tajuk dosa-dosa yang tidak diampunkan ini,
maka kita katakan tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menjauhi, untuk kita mengelakkan, untuk kita membentengkan diri kita ini daripada melakukan atau terjebak ke arah melakukan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang menjadikan pelakunya itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teras perbahasan kita dah sebut dah pada kuliah kita yang lepas, iaitu pada minggu lepas saya menceritakan berkenaan dengan sebuah kitab yang dikaryakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya Asbabul Maghfirah, sebab-sebab pengampunan dosa. Lalu kita kongsikan 3 sebab pengampunan dosa seseorang. Kita kata pertama sekali ad-du'a'u ma'ar raja. Kita berdoa dan dengan penuh pengharapan supaya dosa kita diampunkan. Yang kedua, al-istighfar. Kita beristighfar. Yang ketiganya adalah akidah ataupun at-tauhid. Tauhid kita kepada Allah yang menjauhkan syirik, menjadikan 3 perkara tersebut sebagai sebab pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita katakan dalam secara umumnya, Allah punya pengampunan jauh lebih luas berbanding azab Allah. Sebab itu kita dahulukan cerita berkenaan dengan pengampunan Allah pada kuliah kita yang lepas. Jadi boleh kita kaitkan kuliah kita pada malam ini sebagai kesinambungan daripada perbahasan kuliah kita yang lepas. Iaitu pada kuliah yang lepas kita bicara berkenaan rahmat Allah, sehingga Allah kata wa rahmati, rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi kesemua sekali. Ataupun rahmati sabaqat ala ghadabi, rahmat Allah mendahului murka Allah. Tetapi pada malam ini kita kena jelas, Tuhan yang kita sifatkan Maha Pengampun adalah Tuhan yang sama syadidul azab, yang maha keras azab siksaannya. Walaupun Allah Ghafurur Rahim, tetapi kita katakan Allah syadidul azab, syadidul iqab. Allah adalah Tuhan yang mana hukuman, yang mana azab Allah itu begitu keras. Jadi tujuan kita mempelajari dosa-dosa yang tidak diampunkan ini untuk tidak lain tidak bukan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang bakal saya sebutkan. Baik. Begitu juga dengan firman Allah yang mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampunkan kesemua dosa. Tetapi ayat Al-Quran seperti ini, ada ayat-ayat lain yang turut menceritakan beberapa dosa-dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada yang pertama. Baik. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah asyirkul akbar. Asyirkul akbar, iaitu syirik yang besar. Syirik yang besar. Pertama sekali, bila kita sebut berkenaan dengan syirik, kita kena jelas bahawasanya dalam agama kita ini adanya tauhid. Adanya tauhid. Demikian agama kita ini adanya sunnah. Apabila kita sebut tauhid, sebenarnya dalam erti kata lain, tauhid sama maknanya dengan ikhlas. Sama maknanya dengan ikhlas. Bila kita sebut la ilaha illallah, itu tauhid dan itu menatijahkan atau mengimplikasikan keikhlasan dalam beramal, dalam beribadat. Yang kedua, selain daripada agama kita punyai tauhid, punyai ikhlas, kita katakan agama kita juga punyai sunnah. Agama kita punyai sunnah. Dan sunnah ini diambil daripada syahadah kita, Muhammadur Rasulullah. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah sahaja, itu telah mewajibkan kita ini untuk mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita katakan bila kita sebut syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini mengimplikasikan ikhlas dan juga mutaba'atus sunnah, mengimplikasikan tauhid dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita katakan dalam kita mempelajari tauhid, kita kena mempelajari perkara yang berjanggahan dengan tauhid. Apa dia? Syirik. Begitu juga dalam kita mempelajari sunnah,
kita kena mempelajari perkara yang bercanggahan, yang berlawanan dengan sunnah. Apa dia? Bid'ah. Jadi ini tidak ada sebarang masalah bila kita mempelajari tauhid, kita mempelajari syirik. Untuk kita tahu apa itu tauhid dan untuk kita tahu apa yang menafikan tauhid, yakni syirik. Begitu juga apabila kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajib bagi kita mengetahui juga apa itu bid'ah untuk kita mengelakkan bid'ah tersebut daripada kita lakukan dalam kehidupan sehari-harian kita. Baik. Jadi kita sebut antara yang disebut oleh para ulama, perkara yang akan menyebabkan dosa kita ini tidak terampun. Dosa kita ini tidak terampun adalah apabila kita melakukan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah syirik ini kita katakan adalah menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Yang ni disebut antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kita menjadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita ni masuk dalam tauhid apa? Ia masuk dalam perbahasan tauhid ar-rububiyah. Ini kita katakan bahawasanya apabila Allah ciptakan kita, yang kita ucap la ilaha illallah, bila kita tahu yang Allah tidak ada ma'bud bihaqqin illallah, maka tak selayaknya untuk kita beribadah kepada selain Allah. Macam kita bila kita yakin Allah ciptakan kita, kita yakin Allah Tuhan yang memberikan rezeki, kita beriman Allah Tuhan yang menurunkan hujan. Jadi amat kontradik bila kita dari sudut rububiyah itu kita beriman dengan Allah, tetapi implikasi dari sudut uluhiyah kita mensyirikkan Allah. Yang ni yang kita kata masalah besar. Sebab itu antara contoh syirik kepada Allah adalah apa yang dilakukan oleh musyrikin Makkah dahulu, yang mana mereka ini menyembah berhala, yang mana kadang-kadang mereka ini beribadat kepada selain Allah. Yang ini masalah. Jadi oleh kerana itu kita menjauhilah dalam kehidupan kita ini apa yang disebut sebagai syirik akbar ini, iaitu kita menduakan Allah atau kita menyekutukan Allah dalam beribadah. Jadi kita dalam prinsip hidup kita ini ikhlas lillahi ta'ala. Baik itu kita sebut pada kuliah kita yang lepas, apabila dikatakan dalam surah Al-Ikhlas, tidak ada sebutan Al-Ikhlas. Apabila dikatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sebutan Al-Ikhlas walaupun surah itu namanya Ikhlas, tetapi ia dimulakan dengan tauhid yang tulus kepada Allah, iaitulah katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah Tuhan kita adalah Allahu Ahad, dan juga Allah Tuhan kita adalah Allah Al-Wahid, Allah Al-Wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad. Baik. Jadi itu yang kita katakan sebagai syirik, menyebabkan dosa-dosa kita ini tidak terampun. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, yang mana Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Yang mana maksudnya apa? Ini daripada surah An-Nisa ayat yang ke-48. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru, tidak akan mengampunkan, ay yushraka bihi, seseorang ataupun memaafkan seseorang sekiranya Allah disyirikkan dengan sesuatu yang lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan selain daripada ataupun dosa-dosa selain daripada itu bagi mereka yang Allah kehendaki, bagi mereka yang Allah mahukan. Jadi oleh kerana itu kita kena takut tentang hal ini. Kalau kita boleh, orang kata, untuk mengelakkan diri kita daripada syirik, menyembah berhala ataupun menyembah individu tertentu. Jadi oleh kerana ini ataupun berdoa kepada selain Allah, yang ini contoh-contoh yang disebut di dalam pelbagai kitab-kitab akidah dan juga kitab-kitab tauhid. Begitu juga apa nama yang disebut dalam pelbagai riwayat yang lain seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang mana man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Sesiapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk syurga. Jadi ini yang kita katakan, semua Muslim yang mentauhidkan Allah, akhirnya dia tetap akan kembali ke dalam syurga Allah. Jadi sebab di dalam hatinya ada tauhid, dalam hatinya ada tauhid. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan sesiapa yang bertemu dengan Allah lalu dia mensyirikkan Allah, dalam keadaan dia mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, ini tidak lari daripada apa yang kita sebutkan dalam hadis kita yang lepas. Apabila hadis kita yang lepas menceritakan asbabul maghfirah, sebab-sebab pengampunan dosa, yang ketiga kita katakan at-tauhid. Kerana dalam hadis tersebut, hadis qudsi itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis tersebut yang kita ceritakan, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kemudian, ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian disebut lagi, ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a ghafartu lak, ataupun la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan dosa-dosa sebesar ataupun seluas bumi, tetapi kamu datang kepadaku, laqitani la tusyriku bi syai'a, kamu datang kepadaku dalam keadaan kamu tak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepada kamu dalam keadaan membawa seluas keampunan kepada kamu, ataupun aku akan berikan seluas keampunan juga yang sebagaimana dosa yang kamu buat. Tetapi selama mana apa? Selama mana kita tidak mensyirikkan Allah. Jadi sebab itu kita jauhilah diri kita ini daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita pelajarilah dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab akidah yang menceritakan berkenaan dengan definisi syirik. Kerana syirik merupakan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh mana-mana hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kita tengok contoh dalam surah Luqman. Saya yakin ramai dari kalangan kita para penonton suka kepada surah Luqman. Surah Luqman ada mencerita berkaitan dengan wasiat Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Apa dia kata Allah, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Bayangkan Allah menceritakan wasiat Luqman Al-Hakim ini. Pertama sekali Luqman punya wasiat, pesanan kepada anak lelakinya adalah apa? Adalah ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Yakni jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang begitu besar, kata Luqman Al-Hakim kepada anak lelakinya. Jadi kita katakan, ada orang kata adakah syirik ni zalim? Betul, zalim. Kerana apa? Zalim ni kan definisi dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini semua saya rasa definisi yang difahami oleh kebanyakan para penuntut ilmu pada hari ini. Kita katakan wad'u syai' fi mahallihi, itu adalah al-adlu, keadilan. Lawan dia az-zulmu, maknanya wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempat dia. Tauhid sepatutnya diletakkan kepada Allah, maknanya ditujukan pada Allah. Yakni tauhid kita ini maknanya hanyalah pada Allah. Jadi itu adil, dari sudut adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi bila kita menduakan Allah dalam ibadat, contoh kita salat kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala sahaja, maka kita mengatakan ini dikhawatiri menjatuhkan diri kita ke lembah kebinasaan, kezaliman yang besar. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan,
Ada juga dinukilkan berkenaan dengan kata-kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Al-Qurtubi ini adalah seorang ulama yang agung, yang mana beliau mempunyai kitab tafsir yang masyhur, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ataupun lebih masyhur atau ma'ruf dengan sebutan tafsir Al-Qurtubi, tapi namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam apa kata Al-Qurtubi ini, inna man mata ala syirki la yadkhulul jannah, sesungguhnya seseorang yang mati dalam keadaan syirik, wal'iyadzu billah, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan dia tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhludu fin nari abadil abad, dia duduk ataupun dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, min ghairin qita'i azab, tanpa terputus azab kepada dia. Wala tasarrumi amad, maknanya dari sudut tidak akan terhenti apa yang diazab, yang dilalui oleh diri dia. Jadi inilah kita kata betapa berat dan besarnya dosa syirik. Jadi wal'iyadzu billah, mudah-mudahan Allah pelihara tauhid kita ini. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat mempelajari ilmu tauhid, supaya kita amat menjauhi segala bentuk-bentuk perbuatan, ucapan, i'tiqad yang boleh menyebabkan kita jatuh ke dalam lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pelihara tauhid kita ini dan matikan kita semua dalam keadaan muslimin yang benar-benar Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, iaitu wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan kita ini muslim. Muslim ni apa maksud Islam? Al-istislam wal inqiyad, kita menyerah diri kepada Allah dan kita tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat sidang muslim sidang penonton yang saya hormati sekalian. Yang keduanya adalah asyirkul asghar, yang ini juga ada disebut oleh para ulama, asyirku al-asghar. Syirik ini ada dua. Yang pertama asyirkul akbar, yang keduanya asyirkul asghar. Syirik yang asghar ini maksudnya adalah dia menyekutukan Allah, boleh jadi pada ucapan, boleh jadi pada perbuatan, boleh jadi pada amalan hati. Tetapi ia tidak samalah atau tidaklah sampai kepada tahapan syirik akbar itu. Contoh, apa contoh? Kita biasa dengar perkataan riya. Kalau ikut riya ni dia termasuk dalam syirik khafi, ataupun perbahasan syirik akbar, syirik asghar, syirik jali, syirik khafi. Dia termasuk dalam syirik yang asghar, iaitu syirik yang kecil. Apabila kita sepatutnya amalan kita ini ikhlas kepada Allah, tetapi amalan kita ini riya. Riya ni maksudnya kita nak amalan kita ini diperlihatkan, orang ramai lihat, sampai kita ni timbul rasa bukan menafikan ikhlas. Sedangkan kita dah sebut syarat penerimaan amal antaranya ikhlas, tetapi tiba-tiba kita riak dengan sengaja. Kita memperlihatkan amalan kepada orang supaya orang puji kita ini. Sebab itulah kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum, ataupun ya na'ayal arab, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku wasyahwah asyirk wasyahwah al-khafiyah. Ini dia. Antara Nabi kata, wahai sekalian Arab, antara perkara yang paling aku takut ataupun perkara yang paling aku takut berlaku ke atas kamu, kata Nabi SAW, adalah pertama sekali asyirik, kesyirikan pada Allah. Yang keduanya asyahwah al-khafiyah. Asyahwah al-khafiyah, yakni terjemahan literal, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Orang kita ni kadang dia tertanya ataupun dia tak jelas, apa diakah syahwat khafiyah? Apa dia syahwat al-khafiyah? Syahwat yang tersembunyi, apa dia syahwat yang tersembunyi? Lalu maka kita berhajat kepada syarahan ulama-ulama untuk kita memahami bahasa Arab, Lalu kita pun pergi tengok kepada sebuah kitab
yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Asir, bukan Ibnu Kasir, tapi Al-Imam Ibnu Al-Athir yang menulis kitab An-Nihayatu fi Gharibil Hadithi wa Alfadhihi, iaitu An-Nihayah fi Gharibil Hadis wa Alfadhihi, iaitu penghujung dalam menjelaskan makna hadis-hadis yang agak ganjil dan juga lafaz-lafaz hadis yang agak ganjil pada pendengaran kita. Apa dia syahwat khafiyah? Apa dia syahwat yang tersembunyi? Maka kata Al-Imam Ibnul Asir rahimahullahu rahmatal abrar, asyahwatul khafiyah hubbut tila' an-nas 'alal 'amal. Kita suka orang ramai melihat kepada amalan kita. Kita suka memperzahirkan amalan kita ini supaya dapat dilihat oleh orang ramai. Tanpa kita sedar, itulah syirik ataupun syirik kecil, iaitu riak yang ditakuti oleh Nabi SAW. Sebab itu kita ni dalam beramal, antara perkara paling utama dalam kita beramal adalah kita menyembunyikan amalan soleh. Tapi jangan salah faham. Ada orang kadang-kadang dia kata dia sembunyikan amalan sampai tak solat langsung. Dia kata sembunyikan amal dia. Tak betul. Ada orang dia sembunyikan amal, tak baca Quran langsung. Dia kata saya sembunyikan amalan saya. Ataupun dia tak pernah dilihat pergi haji. Sebab apa? Saya sembunyikan amalan. Yang ni antara pahaman menyeleweng lah. Jadi wajib ditegur dan wajib dibantah. Tetapi kita katakan yang dimaksud dengan menyembunyikan amalan ini, maknanya jika dia khawatiri amalan tersebut akan menafikan ikhlasnya kepada Allah, dan dia khawatir akan datang perasaan riak bila dia dilihat beramal lebih di hadapan orang ramai. Tetapi bukanlah ia menjadi kesalahan. Maknanya jangan salah faham. Sebab riak ni amalan hati. Bukan semestinya seseorang yang beribadat secara publik itu riak. Ini jangan salah faham. Sebab itu kita katakan dalam beramal ini, hadirin dan hadirat, saya masih ingat masa saya belajar dahulu, ada seorang syekh, namanya Syekh Ghalib As-Saqi hafizahullahu ta'ala, semasa saya belajar di Jordan dahulu, yang mana dia bagi nasihat. Dia kata kita kalau boleh amalan kita ini dilakukan secara sembunyi, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Dia kata sebagai contoh, seorang ulama yang merupakan tokoh ikutan. Jadi seorang ulama yang merupakan tokoh ikutan, dia tak boleh sembunyikan amalan dia. Sebagai contoh, kalau lepas dia salat fardu berjamaah di masjid, dia bangun mendirikan salat ba'diyah sebagai contohnya. Bila dia mendirikan salat ba'diyah, ramai orang akan tengok. Bila ramai orang akan tengok, orang pun terinspirasi daripada perbuatan dia nak ramai-ramai salat sunat. Daripada dia balik sahaja, konon kata nak buat kat rumah, tapi kadang-kadang tertangguh hal tersebut, dia tidur dan dia tak buat. Jadi sebab itu amalan para ulama ni yang dizahirkan ada dua pengajaran. Yang pertamanya untuk targhib, sebagai galakan, sebagai anjuran untuk orang lain. Yang keduanya sebagai ta'lim, mengajarkan. Macam orang ramai nak tengok macam mana cara salat. Kadang-kadang masyarakat kita ni pun ada yang jahil nak salat, ada yang jahil nak wuduk. Jadi orang boleh tengok cara salat yang dilakukan oleh para ulama, kerana mereka sudah pasti mengetahui dalil-dalil berkenaan dengan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga dengan sedekah. Ramai orang dia kata, boleh ke Ustaz saya nak sedekah secara publik, ataupun saya nak sedekah secara terang-terangan, takut nanti dikatakan riak, ataupun takut nanti saya menjadi riak. Kan tak pasal-pasal termasuk dalam hadis yang kita bahas. Jadi kita katakan hadirin dan hadirat, jangan salah faham bahawasanya anjuran untuk bersedekah ini secara terang-terangan ada dalam Quran. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kan ayat ni jelas menceritakan tentang dua cara bersedekah. Ada cara sedekah secara terang-terangan, yang mana Allah kata in tubdus sadaqah fa ni'mahi, yang mana sekiranya kamu melakukan sedekah secara terang-terangan, fa ni'mahi. Kalau tuan-tuan perasan, kebaikan tu dikembalikan pada perbuatan sedekah, pada perbuatan. Tapi wa in tukhfuha, sekiranya kamu menyembunyikan sedekah, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Nampak?
Maknanya menyembunyikan itu lebih baik untuk kamu. Kebaikan sedekah sembunyi kembali kepada pelaku. Kebaikan sedekah secara terang-terangan kembali kepada perbuatan sedekah. Kebaikan sedekah secara sembunyi kembali kepada pelaku. Ini yang mendalam kalau kita teliti. Kenapa kalau kita sedekah terang-terangan, perbuatan sedekah daripada sedekah terang-terangan tu akan menggalakkan ramai orang sedekah. Nampak? Tapi kalau lebih nak menjaga diri kita ini daripada riak, fahuwa khairul lakum, ya, untuk kebaikan, kemaslahatan diri kita, apa dia? Wa in tukhfuha, kamu sembunyikan. Di sini yang kita katakan penting. Tetapi kalau kita tengok keadaan, yang lebih tahu tentang niat kita adalah diri kita ini. Jadi oleh kerana itu, kalau kita yakin kita beribadat secara publik, itu tidak menimbulkan riak, maka itu lebih utama. Khususnya kepada tokoh-tokoh yang diikuti, imam-imam, orang kata ulama-ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, yang ni yang diikuti. Jadi oleh kerana itu, tidak ada masalah untuk mereka menzahirkan amalan di khalayak ramai. Walaupun hadis Nabi SAW jelas menyebut, yang mana Nabi katakan alaihi salatu wassalam, afdalu salatil mar'i fi baitih illa al-maktubat, seafdal salat seorang lelaki itu adalah di rumahnya, melainkan salat fardu. Melainkan salat fardu. Tujuannya tak lain tak bukan, pertama sekali untuk menambah khusyuk, yang keduanya untuk mengelakkan riak. Baik, tetapi kita jelaskan, riak termasuk dalam syirik asghar. Bahkan di sini juga disebut ada hadis-hadis lain yang menyebut tentang hal ini, bahawasanya antara syirik asghar adalah riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada riwayat yasirur riak asyirk, maknanya sedikit sahaja riak itu adalah syirik. Tetapi ia termasuk dalam syirik asghar, syirik yang kecil. Cuma dalam isu ini ulama berlaku khilaf. Ini sebenarnya kita kena jalan. Kalau syirik akbar tadi sepakat kata tak diampunkan dosa. Tapi kalau syirik asghar ni berlaku khilaf. Tetapi sebelum saya tamat kepada perbahasan, ataupun sebelum saya sambung kepada perbahasan yang kedua, maksud syirik akbar takkan terampun dosa itu adalah sekiranya dia mati dalam kesyirikan. Sekiranya seseorang itu mati dalam kesyirikan. Tetapi kalaulah katakanlah Allah uji dia melakukan syirik semasa hayat dia, tetapi Allah bagi dia hidayah semula, mungkin hasil daripada dakwah ulama-ulama tauhid ataupun sahabat-sahabat dia yang memperbetulkan kesilapan dia, maka dia kembali semula kepada Allah, dia bertaubat apa semua, maka yang ni tak termasuk, yang ni Allah ampunkan. Tetapi yang dimaksudkan, yang saya maksudkan dengan dosa tak terampun itu adalah mereka yang melakukan syirik akbar, merujuk kepada mereka yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar. Wal'iyazubillah. Namun syirik asghar ini ulama mempunyai dua pendapat, iaitu adakah dosanya terampun ataupun tidak terampun. Tetapi kita katakan sebahagian ulama mengatakan ianya pertama sekali tahtal masyiah. Tahta al-masyiah. Perbahasan tahta al-masyiah ni adalah perbahasan tauhid, iaitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jadi sebab itu ulama-ulama tauhid selalu sebut tahta masyiatillah, in syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu, ataupun wa in syaa ghafara lahu. Maksudnya apa? Bila dikatakan mengikut kehendak Allah, sekiranya Allah mahu, Allah akan ampunkan. Dan sekiranya Allah mahu, Allah akan mengazab dia. Yang ni orang kata, siapa yang melakukan syirik asghar, dia mati dalam keadaan amalan dia penuh dengan riak, ataupun dia halaf bi ghairillah, yang ni sumpah dengan selain Allah. Yang ni pun termasuk dalam syirik asghar. Maknanya sepatutnya kita bersumpah dengan nama Allah. Maknanya wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi ada orang disumpah dengan demi kambing, demi kucing, contoh. Yang ni orang kata selain Allah, ataupun demi Lat wal Uzza, sebagai demi berhala, nama-nama berhala dia sebut. Wal'iyazubillah. Jadi ini adalah termasuk dalam bersumpah dengan selain Allah, dikategorikan oleh sebahagian ulama sebagai syirik asghar, syirik yang kecil. Baik.
Tetapi secara umum kita kata orang yang mati dalam keadaan syirik asghar ini, dia orang kata tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In syaa ghafara lahu, sekiranya Allah nak, Allah ampunkan dia. Wa in syaa azabahu, sekiranya Allah kehendaki, Allah akan mengazabkan dia. Baik. Ini pun asalnya perlu untuk kita jauhi kerana adanya ancaman-ancaman terhadap perbuatan-perbuatan seperti ini. Al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Ar-riya, riya dalam amalan. Itu antara beberapa yang disebutkan. Baik. Yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dan boleh jadi ini adalah merupakan perbahasan kita yang terakhir, iaitu saya sebutkan, kongsikan 3 poin sahaja, iaitulah hukukun nas wa mazalimuhum, yang membawa maksud seseorang yang menzalimi hak-hak manusia dan juga menzalimi diri manusia, diri seorang manusia. Yang ni bahaya. Yang ni selalu sangat kita buat. Iaitulah kita menzalimi saudara seislam kita. Boleh jadi kita zalim dengan cara curi duit, dalam keadaan kita pukul dia, ataupun boleh jadi kita memfitnah dia dengan fitnah yang seteruk-teruknya. Jadi ini amat-amat bahaya sebenarnya. Orang yang zalim ni, kita tengok betapa beratnya hukumannya di sisi Allah di akhirat kelak. Sehingga disebut dalam Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Jangan sesekali kamu menyangka yang Allah lalai apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Sesungguhnya Allah menangguhkan azab pembalasan kepada mereka itu pada hari yang mana terbeliak padanya biji mata orang ramai. Terbeliak padanya biji mata manusia, yakni hari kiamat. Jadi oleh kerana itu, jauhkan diri kita daripada menzalimi mana-mana manusia. Boleh jadi kita caci maki dia, boleh jadi kita merampas harta dia, mencuri harta dia, boleh jadi kita pukul dia, menumpahkan darah dia. Ini adalah kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Sebab itu kita kata kadang-kala dosa yang kita buat kepada Allah mungkin lebih mudah diampun kerana rahmat Allah jauh lebih luas. Tetapi kita ni kalau buat dosa dengan mana-mana manusia, menzalimi orang ramai, yang ni bahaya. Kerana manusia ini dia jarang memaafkan. Sebab itu ada kata-kata hikmah. Allah ni mengampunkan dan Allah sembunyikan aib kita. Manusia ni dah lah dia tak maafkan kita, dia pergi cerita pula orang tu buat ni kat dia. Jadi sampai kepada tahap begitu. Jadi oleh kerana itu, kita kalau orang kata kita ni kurang dosa lah kalau boleh dengan manusia. Mengata, mengumpat, orang kata mencaci maki, memukul, menumpahkan darah, mencuri, apa semua. Jadi ini bahaya. Sebab selama mana kita ini, walaupun kita mati, bawa salat, bawa puasa, bawa zakat, bawa pahala ibadat yang banyak, tetapi disebabkan ada kezaliman kita buat dengan manusia, kita akan dihukum di akhirat kelak. Bagaimana bentuk hukuman tersebut, hadirin dan hadirat? Bentuk hukuman tersebut, orang tu punya dosa kita akan tanggung. Orang tu punya dosa, kita akan diberikan dosa-dosa dia kepada kita, dan pahala kita pula diberikan kepada orang tersebut. Jadi ini disifatkan sebagai muflis. Muflis di akhirat. Yang dikatakan atadruna manil muflis? Tahukah kamu wahai para sahabat siapakah orang yang muflis? Maka para sahabat kata al-muflisu fina man la dirhaman wala dinaran, ataupun man laisa lahu dinaran wala dirhaman. Orang yang muflis dalam kalangan kami ni adalah mereka yang tidak ada duit, tidak ada dirham, tidak ada dinar. Tetapi Nabi SAW kata tidak. Kita tengok apa yang disebut dalam hadis yang kita katakan di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya seorang muflis dari kalangan umatku ini
adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim fil bir wassilati wal adab. Ni hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz ini. Apa maksud dia? Dalam keadaan dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala qiyam, puasa, membawa pahala zakat, tetapi dalam masa yang sama dia telah syatama hadha, dia telah mencela ataupun memaki hamun orang itu, si fulan. Kemudian wa qadhafa hadha, dia menuduh atau memfitnah, ni qazaf dia panggil kepada si fulan. Wa akala mala hadha, dia memakan harta orang lain, boleh jadi dicuri, boleh jadi dirompak duit orang lain. Wa safaka dama hadha, dia menumpahkan darah orang si fulan ini, dia pukul sampai tumpah darah ataupun dia menumpahkan darah. Wa daraba hadha, dia pukul si fulan ini. Fayu'ta hadha min hasanati, maka akan, ataupun saya minta maaf, yang lebih tepat fayu'ti hadha min hasanati, maka dia memberikan si fulan itu tadi kebaikan-kebaikan dia. Fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min hasanati, kawan ni pun dia bagi pahala dia, yang dia bawa salat tadi, yang dia bawa puasa tadi, yang dia bawa zakat tadi, tapi pahala tu diberi kepada orang lain sebab nak cover balik kejahatan-kejahatan yang dia buat tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai kalau dah habis dah dia punya kebaikan, kepahala yang dia buat, qabla ayyuqda ma alaih, sebelum dihukum atau diputuskan apa yang telah dia lakukan, maka akhadha min khatayahum, maka dia akan mengambil dosa-dosa mereka yang dia kutuk, mereka yang dia maki, mereka yang dia umpat, mereka yang dia pukul, mereka yang dia tumpahkan darah. Dia akan ambil pula dosa-dosa orang tersebut. Summa turiha finnar, maka dia akan kemudiannya dicampakkan ke dalam neraka. Yang ni menjadi perbahasan para ulama bahawasanya dosa dia ini ataupun amalan tersebut menyebabkan dosa dia tidak terampun, sebab selama mana dia tidak meminta maaf daripada manusia, dia tidak meminta maaf daripada manusia. Yang ni berat sebenarnya, hadirin dan hadirat. Sebab itu kalau contoh antara dosa yang kita buat dengan manusia adalah ribah, mengumpat orang. Ribah ni adalah zikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut tentang saudara kamu terhadap benda yang dia tak suka, dia benci. Kita cerita tentang diri dia kepada orang lain, di belakang dia, benda yang dia tak suka. Jadi itu termasuk ribah. Jadi bila ribah ni, dia ada dua keadaan. Macam mana cara kita nak melepaskan diri kita daripada dosa ribah? Selain daripada taubat pada Allah, selain daripada istighfar, tapi sebab kita ni bukan semata salah dengan Allah je, kita salah dengan manusia juga, sebab kita mengumpat si fulan dan dia ada hak dan dia boleh menuntut di akhirat kelak. Jadi oleh kerana itu, kita katakan caranya begini. Ulama dia kata, pertama sekali, kafaratul ghibah an tastaghfira liman igtabta. Kafarah bagi ribah, mengumpat, adalah kamu meminta pengampunan Allah kepada individu yang kamu umpat tersebut. Contoh, mula kita kata, ya Allah, kau ampunkanlah si fulan kerana aku telah mengumpat dia, contoh. Yang kedua, kalau boleh kita minta maaf secara personal kepada dia, usahakan. Tetapi kita kena tahu keadaan. Kalaulah kita punya berat sangkaan kita, ada ghalabatuz zan, ada kuat sangkaan kita, kalau kita bagi tahu kepada dia ni, maka dia ni memang jenis tak boleh terima. Dia mesti akan mengamuk, dia mesti akan cari balas dengan kita balik, ataupun dia akan lebih teruk lagi dia punya kesan berbanding kebaikan, maka kita elakkan. Tapi kalau kita tahu dia ni memang jenis
orang baik, dia akan kita berat sangkaan kita yang dia akan memaafkan kita, maka tak ada masalah untuk kita bagi tahu, kita kata kat dia, Mat, sebenarnya aku ada kutuk kamu, aku ada ngumpat kamu, kita kata kat dia gitu kan. Jadi boleh tak awak maafkan saya, mudah-mudahan awak maafkan saya, contoh gitu, supaya kita tak ada kesan buruk pada akhirat kelak. Jadi sebenarnya boleh kita ungkapkan kenyataan-kenyataan seperti ini. Tidak ada masalah untuk kita minta maaf secara personal, melainkan jika dikhawatiri keburukan daripada perbuatan tu lebih besar, akan ada mudarat lebih besar. Yang ketiga, kalaulah tadi kita mengumpat seseorang tu dalam satu majlis dengan kawan-kawan kita, sedangkan kita tahu dia ada banyak kebaikan lain, jadi dengan kawan-kawan yang sama kita ceritakan pula kebaikan dia. Tadi kan dia cerita buruk, sebelum ni kan dia cerita buruk, maknanya dia mengumpat. Tetapi bila dalam majlis yang lain pula kita dah rasa menyesal, kita takut, kita baca pula hadis ni, kita takut kita akan dipersoal di akhirat kelak sehingga menyebabkan kita ini takkan masuk syurga ataupun tidak dihapuskan dosa, maka kita pun ceritakan kebaikan dia sebanyak-banyaknya dalam majlis yang kita pernah mengumpat dia. Dengan kawan-kawan yang sama yang kita pernah mengumpat dia, kita ceritakan kebaikan dia. Yang ini berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Hud, Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Jadi kebaikan dia yang kita ceritakan tu akan memadamkan keburukan dia yang kita ceritakan. Itulah antara kita katakan contohnya apa? Contohnya 3 cara untuk melepaskan diri kita ini daripada salah dengan manusia. Pertama ialah kita mengumpat orang, katakanlah, ataupun kita memaki hamun orang, maka caranya kita minta ampun pada Allah, dan selepas itu kita istighfar kepada dia. Kafaratul ghibah antastaghfira liman irtabta. Kafarah ghibah ni kamu minta ampun terhadap mereka yang kamu umpat, dan kemudiannya kita kita meminta maaf secara personal dan melihat kepada keadaan. Kalau dikhawatiri ia akan menyebabkan mudarat yang lebih besar, kita elakkan. Tetapi kalau tidak dikhawatiri dan kita yakin dia akan memaafkan kita, maka kita boleh dan dipersilakan pergi berjumpa dengan dia, bagi tahu keadaan sebenar, minta maaf. Dan yang ketiganya dan yang berikutnya adalah dengan cara kita ini disebut oleh yang saya sebutkan tadi, adalah untuk kita ni menceritakan kebaikan-kebaikan dia dalam majlis yang kita telah mengumpat dia sebelum ini. Baik, itu bagi riba. Begitu juga kalau kita mencuri. Kalau kita mencuri, itu termasuk dalam makan hak orang lain, ataupun kita menzalimi hak saudara muslim kita ini, dan duit tersebut dianggap sebagai malu haram ataupun al-malul haram, duit yang haram. Ulama bahaskan seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang dikuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalaulah seseorang lelaki itu dia mempunyai duit yang haram, ataupun wang syubhat, sekiranya harta tersebut mempunyai pemiliknya, maka wajib untuk dia serahkan semula kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya dah mati, maka hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada waris pemiliknya, anak-anak dia ke, isteri orang tu ke. Itu cara dia untuk kita melepaskan diri kita daripada dosa mencuri duit orang ni, ataupun dosa harta syubhat lah, dan seumpamanya ni disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian dia kata oleh penulis oleh Imam Al-Ghazali lagi, kalaulah orang dia tak jumpa keluarga orang tersebut, orang tu pun dia tak jumpa, maka yang dia kata boleh untuk dia membelanjakan wang tersebut pada maslahah umat Islam, seperti buat riba, seperti buat jambatan. Ini contoh-contoh lah, seperti buat orang kata tandas-tandas awam dan seumpamanya. Atau kalaulah orang kata memang dah tak tahu cara lain, boleh sahaja dia bersedekah bagi pihak orang tersebut. Contohlah dia sedekah, dia kata, ya Allah, ni adalah duit si fulan yang telah aku curi, aku sedekah ni, kau ampunkanlah dosa-dosa dia dengan duit dia ini, kau berilah kemaafan kepada dia dan kau ampunkanlah aku. Begitulah caranya untuk dia, orang kata at-takhallus minal malil haram, ataupun min malin haram, untuk dia melepaskan dirinya
daripada harta yang haram. Sebab ini dikata sebagai mazlamah, satu kezaliman terhadap saudara kita ini. Selama kita tak meminta kemaafan kepada dia, ia akan menyebabkan kita ni susah di hari akhirat kelak. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dalam hal ni. Ingat balik, adakah kita pernah mengumpat, ataupun pernah memukul, atau pernah menumpahkan darah, atau pernah mengambil barangan harta seseorang secara zalim? Sebab kita takut dengan bila kita menzalimi orang lain. Kita biasa dengar tentang hadis Nabi SAW yang mana baginda mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada di antara doa orang yang dizalimi itu dengan Allah, tak ada sebarang perantaraan. Maknanya mustajabnya doa orang yang dizalimi ini. Bahkan sebahagian ulama kata apa? Doa yang mustajab, doa orang zalim yang mustajab ni, bukannya orang Islam je yang dizalimi yang mustajab. Bahkan orang kafir yang mana dia dizalimi pun doa dia mustajab kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas maqam apa? Atas kedudukan apa? Atas kedudukan dia dizalimi. Itu kita kena hati-hati. Ingat masa kita bahaskan berkenaan dengan sirah, mukhtasar sirah Nabi SAW yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu, pada perbahasan kita tentang sirah 10 sahabat Nabi SAW, kita ada cerita berkenaan dengan individu yang namanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Kita tengok apa doa Sa'ad ibn Abi Waqqas terhadap orang yang memfitnah dia, orang yang menuduh dia melakukan perkara yang dia tidak buat. Apa doa yang dia baca? Dia kata, Allahumma atil umrahu wa'mi basarahu wa'arridhu lil fitan. Ya Allah, kau panjangkan umur lelaki yang mengata aku ni, kau butakan mata dia, wa'arridhu lil fitan, kau timpakan, kau jatuhkanlah fitnah kepada diri dia. Nampak? Kita katakan ada 3 doa ini yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa panjang umur, doa semoga mata dia buta, dan doa supaya timpa fitnah kepada dia. Jadi kita kena ingat, doa panjang umur ni tak semestinya kebaikan sahaja. Sebab itu kita kalau boleh doa, nak doa panjang umur, kita katalah, Ya Allah, kau panjangkanlah umurku dengan amalan saleh. Ada orang panjang umur tapi buruk amalan dia. Jadi oleh kerana itu kita kena teliti dalam hal ini. Dan lelaki ni tadi benar-benar mustajab doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang dizalimi pada ketika itu. Dan lelaki ni memang panjang umur dia sehingga dikatakan kening dia ni beruban sampai ke bawah. Maknanya betapa panjangnya kening panjang. Bayangkan betapa tuanya lelaki tersebut. Dan kemudian dia ini di akhir hayatnya dia buta, dan dia di akhir hayatnya didapati berada di pintu-pintu pasar, dan dia ini mengorat gadis-gadis sunti pada zaman itu. Maknanya dikatakan dia ini mengorat orang-orang perempuan pada zaman tersebut. Itulah fitnah yang menimpa diri dia selaku seorang yang zalim kepada orang lain. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dengan perbuatan menzalimi orang lain tanpa sebab. Itu dia. Tetapi ada pilihan sebenarnya orang yang dizalimi. Pertama, dia boleh doa keburukan untuk kita. Boleh, sebab hadis, antara contohnya hadis tersebut, dan antara contoh lagi adalah hadis yang menceritakan kunut nazilah yang mana Nabi doakan keburukan kepada Nizar yang mana beberapa orang yang telah menyakiti Nabi SAW. Nabi baca dalam doa kunut. Jadi kita tengok boleh sebenarnya mendoakan keburukan sekiranya kita ini dizalimi. Tetapi ada orang dia ambil prinsip dia nak maafkan. Tak kisahlah orang tu menzalimi dia ke apa ke, tapi tak apalah, dia kata, Ya Allah, aku maafkan dia, semoga dengan aku memaafkan dia ni kau memberikan fadilat dan ganjaran yang besar kepada aku di akhirat esok. Yang ni yang kita katakan satu roh yang susah nak kita jumpa pada mana-mana individu. Sebab itu saya suka dengan kata-kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, yang mana Imam Ahmad ni dia kata, samih akhak, maafkanlah kawan kamu tu, kamu maafkanlah saudara kamu ni. Apa yang kamu dapat kalau Allah mengazab saudara kamu disebabkan kamu? Apa yang kamu dapat? Itu kata Imam Ahmad lah. Kamu maafkan saudara kamu. Apa faedahnya bagi kamu kalau di akhirat nanti Allah mengazab saudara kamu disebabkan kita ni? Apa manfaat yang kita dapat? Ni kata-kata Imam Ahmad
seorang yang jiwa besar, yang mana kalau ikut zaman hayat Imam Ahmad dahulu, beliaulah yang paling banyak dizalimi oleh pemerintah pada zaman dia, dan beliau banyak dizalimi oleh hatta bukan pemerintah sahaja, hatta yang disebut sebagai ulama pun, seperti Ahmad bin Abi Duat yang mula-mula menimbulkan fitnah kepada Ahmad ibn Hanbal, tapi orang tak kenal pun siapa dia Ahmad bin Abi Duat. Tapi sehingga hari ini 241 Hijrah Imam Ahmad wafat, sekarang ni 1442 Hijrah, setelah 1200 tahun Imam Ahmad dikenali sebagai Al-Imamul Mubajjal Nasirus Sunnah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimallahu anhu. Jadi kita katakan bahawasanya betapa jiwa besarnya seseorang yang memaafkan kesalahan-kesalahan manusia ni akan menyebabkan Allah meninggikan darjatnya selepas kewafatan dia. Itulah antara bukti zahir daripada peristiwa kehidupan hayat. Sebagai contoh, ulama-ulama terdahulu yang banyak dizalimi dalam hayat mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi sebagai kesimpulan, sebelum kita tutup perbahasan kita ini dalam kuliah kita sehingga 10.30, kita katakan bahawasanya dosa-dosa kita ini secara asas Allah akan ampunkan. Sebagai contoh, Allah mengatakan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Cuma dalam beberapa keadaan-keadaan tertentu disebut oleh Quran juga dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menyertakan atau menyatakan 3 kategori dosa yang mana tidak akan diampunkan. Yang pertama, seseorang yang mati dalam keadaan dia melakukan syirik akbar kepada Allah. Yang keduanya adalah mengikut sebahagian ulama mengatakan seseorang yang melakukan syirik asghar, mati dalam keadaan melakukan syirik kecil dengan contoh-contoh yang kita telah sebutkan sebentar tadi, maka dia ini disifatkan sebagai tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Sekiranya Allah mahu, Allah akan ampunkan dia, dan sekiranya Allah tidak mahu, Allah tidak akan mengampunkan dia. Ini masyiatullah, ini kehendak Allah. Tetapi kita kena tahu yang warahmati wasi'at kulla syai', rahmat Allah ni meliputi kesemua sesuatu. Jadi kita berhajat untuk kita menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya adalah kezaliman yang kita buat dan kita lakukan kepada saudara-saudara se-Islam kita, seperti memaki hamun, seperti mengumpat, seperti kita memfitnah, seperti kita menumpahkan darah, seperti kita mencuri harta bendanya, seperti kita memukul tubuh badan dan mencederakan badan seseorang. Maka di sini kita katakan dosa-dosa yang dikhawatiri tidak diampunkan di akhirat kelak, sehingga walau kita banyak melakukan amal di dunia, tetapi pada hari akhirat dengan kita membawa kezaliman yang besar kepada orang-orang lain, maka kita mengatakan bahawasanya apa? Bahawasanya amalan kita, kebaikan kita, pahala kita akan diserah kepada orang yang kita zalimi tersebut, sedangkan mereka punya dosa akan ditampal ataupun akan diberikan kepada kita ini, dan akhirnya menatijahkan kita ini dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan kepada kita dari sudut akidah, dari sudut akhlak, dan juga dari sudut amalan salih yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf sekiranya sepanjang 1 jam saya menyampaikan tazkirah ini saya ada kesilapan, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jika ada beberapa maklumat yang saya sampaikan tidak tepat, saya alu-alukan teguran dan pembetulan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.